Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Teacher Ain. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan membentangkan mengenai motor learning. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan dengan motor learning? Motor learning adalah acquisition or modification of motor skill. Maksudnya, pengambil alian ataupun pengubahsuaian motor skill. Di dalam motor learning, kita akan mempelajari mengenai transfer of learning, sequencing and adapting tasks, practice levels and type, error-based learning dan juga types of feedback. Okey parent, mari kita bincangkan mengenai transfer of learning, peralihan pembelajaran. Apa itu transfer of learning? Ini bermaksud anak tu dia akan gunakan apa yang dia belajar dekat pusat terapi sewaktu intervention. Dia akan gunakan apa yang dia belajar tu kepada situasi sebenar, situasi dalam kehidupan seharian dia. Okey, setiap kali occupational therapy membuat rawatan terhadap anak tu, goal dia satu je, harap anak tu dapat transfer, dapat gunakan apa yang dia belajar dekat pusat terapi di dalam kehidupan seharian anak tu. Jadi di sini anak tu akan lebih senang transfer task dia, alihkan task dia apabila dia dapat praktis, dapat berlatih dalam kehidupan seharian dia. Berbanding berlatih dalam klinik setting, jadi di sini terapi akan digalakkan untuk membuat latihan, mula buat latihan dekat klinik dulu. Kemudian kalau ada masa kelapangan, terapi boleh cuba adakan latihan ataupun bincang dengan parent supaya adakan latihan dekat dalam real life, dekat dalam situasi yang sebenar, kehidupan seharian yang sebenar. Okey. Lagi satu, motor skill dengan komponen yang sama lebih senang untuk ditransfer berbanding motor skill yang berlainan komponen. Contohnya, anak tu dia dah berjaya belajar membaling bola. Jadi sekarang di pentas dia nak kena baling bean bag pula. Jadi bila dia dah berjaya baling bola, dia akan lebih senang untuk berjaya juga di dalam baling bean bag. Baiklah parent, sekarang kita akan pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu sequencing and adapting task. Okey, di bawah sequencing and adapting task, yang pertama kita ada discrete versus continuous. Discrete ni bermaksud task yang tunggal versus task yang berterusan. Okey, discrete tasks are easier to accomplish than continuous tasks. Biasanya task yang tunggal, yang satu task je lebih senang untuk anak selesaikan berbanding task yang berterusan. Contohnya, task yang tunggal seperti jump over rope satu kali. Anak tu perlu lompat tali satu kali je. Ia lebih senang untuk anak tu buat berbanding continuous task di mana anak tu perlu lompat tali banyak kali. Okey, subtopik yang kedua under sequencing and adapting task adalah unimanual versus bimanual. Unimanual movement task often mastered before bimanual movement task. Okey, untuk pergerakan unimanual, biasanya kita akan gunakan satu tangan saja. Sementara untuk pergerakan bimanual, kita akan gunakan dua tangan. Jadi pergerakan yang satu tangan ni biasanya anak kita akan dapat kuasai dulu. Kemudian baru dia akan kuasai pergerakan yang menggunakan dua tangan. Contoh pergerakan unimanual adalah grab toy in one hand. Anak kita dia dapat grasp, dapat genggam, dapat pegang toy dalam satu tangan dengan menggunakan satu tangan, sebelah tangan dia. Kemudian lepas dia dapat kuasai pergerakan jenis satu tangan ni, barulah dia akan belajar guna bimanual. Dia akan grab toy with two hands. Akan mula belajar
grasp, genggam ataupun pegang toy dengan menggunakan kedua-dua belah tangan dia pula. Parent, let's we talk about stationary versus dynamic. Okey, stationary itu adalah objek yang tidak bergerak, yang kaku, sementara dynamic adalah objek yang bergerak. Okey, biasanya anak kita dia akan ada skill untuk memanipulasi objek yang kaku dulu, yang tak bergerak dulu. Kemudian baru dia akan develop skill untuk memanipulasi objek yang bergerak. Seperti yang kita sedia maklum, objek yang kaku, yang tak bergerak ni lebih senang untuk kita handle, untuk kita kuasai berbanding objek yang bergerak. Kerana objek yang bergerak ni kita kena fokus nak tangkap dia ataupun kita kena fokus untuk kejar dia. Okey. Jadi di sini suka saya beri contoh, satu contoh untuk stationary task. Contoh budak tu kita boleh suruh dia hold toy, pegang permainan. Sementara untuk dynamic task kita boleh bagi suruh dia catch a moving ball, tangkap bola, task untuk tangkap bola. Okey. Next is about close versus open, iaitu task tertutup versus task terbuka. Okey, untuk close task adalah di mana environment task tu dia statik je, dia tidak bergerak, tidak berubah-ubah. Sementara open task adalah environment untuk task yang kita lakukan tu berubah-ubah ataupun bergerak. Dia tidak setempat lah. Contohnya, untuk close task, saya boleh berikan contoh scribble on paper. Conteng kertas. Kita suruh anak kita conteng kertas. Jadi bila conteng kertas tu, kita nak anak kita conteng setempat je. Hanya pada atas kertas tu saja. Sementara untuk open task pula, saya boleh bagi contoh anak kita dia follow guna pen. Contohnya dekat atas tablet kan, dia follow guna pen, dia follow daripada, dia gerakkan target daripada satu point kepada satu point. Maksudnya beralihlah environment di dalam tablet tu. Okey, simple versus complex. Simple adalah aktiviti yang ringkas, sementara kompleks adalah aktiviti yang tak ringkas. Okey, contohnya simple task. Saya boleh berikan contoh place ball in container. Kita hanya suruh anak tu letakkan bola di dalam bekas, di dalam container. Sementara complex task adalah task yang lebih susah. Kita bagi ke anak tu, kita suruh anak tu ambil bol warna merah dan letakkan bol warna merah tu di dalam kontainer yang warna biru. Maksudnya kat sini ada dua arahan yang dia perlu patuhi. Pertama, dia kena ambil bola yang warna merah je. Kemudian letakkan bola yang warna merah tu di dalam bekas yang warna biru. Kat situ kita akan sediakan banyak jenis warna bekas lah. Jadi anak tu dia secara random dia kena pilih satu bola warna merah, tak boleh warna lain. Kemudian dia kena pilih juga bekas mana yang warna biru. Kat situ yang dia akan letakkan bola tersebut. Jadi ia akan membuatkan task tu lebih kompleks. Baiklah, sekarang kita akan bercakap mengenai one step versus multi-step. Okey, task yang ada satu langkah saja versus task yang ada banyak langkah. Okey, task yang mempunyai sikit langkah untuk budak tu turuti, lebih senang untuk budak tu buat. Budak tu akan lebih bersedia berbanding task yang ada banyak step, ada banyak langkah. Contohnya, one step task. Kita suruh budak tu tulis nama dia kat atas selai kertas. Okey, itu untuk one step task. Contoh untuk multi step task, kita boleh suruh budak tu mula-mula tulis nama dia atas selai kertas. Kemudian kita suruh pula dia lukis gambar dekat atas kertas tu. Jadi task kat situ jadi multi step lah. Ada banyak langkah untuk budak tu turuti. Baiklah, sekarang kita akan bercakap mengenai practice level and types.
Okey, ada 4 jenis praktis. Yang pertama, mass practice. Mass practice ni adalah satu bentuk praktis di mana tempoh melakukan latihan, melakukan aktiviti tu lebih panjang daripada tempoh rehat. Contohnya, kita nak anak tu berlatih gunakan sudu. Jadi kita suruh anak tu berlatih skop kacang guna sudu. Kita ambil satu tempoh masa yang lama sikit, kemudian kita bagi budak tu rehat sekejap je. Kemudian kita akan sambung balik berlatih skop kacang tadi guna sudu dalam satu tempoh masa yang lama lagi. Okey, itu adalah mass practice. Praktis yang kedua adalah distribute practice. Distribute practice ni bertentangan dengan mass practice di mana kita punya waktu rehat tu lebih panjang daripada waktu praktis. Jadi ini lebih sesuai untuk anak yang baru nak sesuaikan diri dengan latihan tu lah. Kita bagi anak tu macam rehat, cool down diri dia, calm down diri dia lama sikit, kemudian kita buat latihan dengan dia. Contohnya latihan menulis ke, kemudian kita akan sambung rehat lagi lama sikit. Okey. Praktis yang ketiga adalah variable ataupun random practice. Untuk variable ataupun random practice ni, anak tu perlu ulang latihan pattern yang sama berulang-ulang kali. Kalau kita nak ubah sikit pattern latihan tu pun boleh, tapi kita ubah sikit je untuk generalisekan learning, pembelajaran anak tu. Contohnya, kita bagi latihan butang baju. Okey, mula-mula kita bagi latihan dekat atas satu vest untuk membutang baju, kan. Budak tu tiap-tiap kali datang dia akan berlatih butang baju guna vest tu. Kemudian bila dia dah expert guna vest tu, kita akan alihkan latihan tu pada berlatih butang baju pada badan dia sendiri dengan gunakan baju dia sendiri. Kita pakaikan dia baju tu, kemudian kita ajak dia butang baju dekat badan dia sendiri. Butang baju, buka butang tu. Okey? Okey. Praktis yang terakhir sekali adalah mental practice. Mental practice ni melibatkan skill dalam imajinasi, iaitu tanpa ada apa-apa action daripada fizikal. Ia semua berkaitan dengan imajinasi. Jadi, contoh mental practice ni adalah macam role playing, macam main aktiviti lakonan, kan, main mak-mak macam tu, watching a video, tengok video, ataupun imagining. Selalu memang role play lah. Budak tu dia berimajinasi untuk, macam contoh untuk bawa kereta, ataupun dia berimajinasi dia jadi cikgu dekat sekolah, dia mengajar. Okey? Okey, teknik pembelajaran yang seterusnya adalah error based learning. Belajar melalui kesilapan. Okey, kanak-kanak mereka sebenarnya boleh belajar apa-apa jenis pergerakan dengan teknik belajar melalui kesilapan. Mereka buat aktiviti fizikal tu, kemudian mereka tersalah buat dan mereka akan cuba ataupun diperbetulkan oleh guru mereka sendiri untuk self-correcting, untuk perbetulkan dirilah. Jadi terapi ataupun clinician kadang-kadang perlu benarkan anak tu untuk buat satu task melebihi kemampuan anak tu, supaya anak tu dia boleh buat silap dan dia boleh belajar daripada kesilapan tersebut, dengan syarat terapi kena bantulah untuk perbetulkan kesilapan anak tu. Okey, children dengan disabilities juga perlu belajar untuk adapt dengan task yang baru, benda yang baru,
benda yang unexpected supaya mereka tidak berada dalam zon selesa dan mereka belajar benda baru, berani untuk mencuba belajar benda baru. Okey, error-based learning ni juga akan menggalakkan anak-anak tu untuk explore, untuk adjust pergerakan dan untuk menilai reaksi mereka sendiri. Jadi ini akan bantu mereka untuk mempelajari dan juga untuk makin memperhalusi skill motor mereka. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, teknik pembelajaran motor learning yang terakhir sekali adalah melalui feedback. Terdapat 6 jenis feedback. Mari kita lihat satu persatu jenis-jenis feedback yang ada. Okey, yang pertama adalah intrinsic feedback. Intrinsic feedback ni adalah feedback dalaman. Okey, intrinsic feedback ni dia berasal daripada feedback yang berasal daripada dalam diri anak tu sendiri. Jadi, intrinsic feedback ni dia akan membenarkan anak tu untuk self-correct, untuk betulkan diri dia sendiri. Jadi, feedback jenis yang macam ni paling berkesan untuk mengekalkan motor performance ya. Intrinsic feedback mungkin dapat kita lihat menerusi exploration anak tu. Terapi dia akan sediakan satu environment, satu situasi di mana anak tu dia akan lalui latihan tu. Jadi terapi akan benarkan anak tu untuk explore sendiri. Bila anak tu explore sendiri, dia mesti akan buat silap kan. Jadi dia akan belajar daripada kesilapan. Dia akan perbetulkan kesilapan dia dengan syarat terapi kena tolonglah dia perbetulkan kesilapan dia. Okay. Yang kedua adalah extrinsic feedback. Extrinsic feedback adalah feedback luaran. Jadi kanak-kanak perlukan extrinsic feedback pada stage awal motor skill development. Terapi dia akan berikan anak tu extrinsic feedback sebagai guidance, sebagai panduan secara verbal ataupun secara fizikal. Okey, yang ketiga adalah demonstrative feedback. Demonstrative feedback ni adalah terapi bagi feedback secara modeling ataupun secara imitating movement. Jadi demonstrative feedback ni kan demonstration kan, biasanya terapi akan berikan sebelum anak tu start practice lah. Start practice pergerakan dia waktu early stage kan, peringkat awal. Demonstrative feedback ni tak boleh diberikan sekali dengan verbal sebab kalau sambil kita demonstrate, sambil kita bagi verbal, ini akan kurangkan tumpuan anak tu terhadap pergerakan yang kita demonstrate, pergerakan yang kita ajar. Okey, feedback yang keempat adalah knowledge of performance. Feedback ni untuk improve movement. Jadi ia sangat membantulah apabila kita boleh spesifikkan dan jelaskan bagaimana anak tu nak buat pergerakan tersebut. Jadi knowledge of performance ni dapat membantu anak memahami bagaimana mereka nak kena perform pergerakan tu. Pergerakan yang kita kendaki tu kan. Knowledge of performance juga digunakan untuk memperhalusi dan membetulkan motor skill anak tersebut. Jadi jenis feedback jenis yang macam ni akan guna selepas anak tu dapat belajar basic skill pergerakan tersebut. Seterusnya, knowledge of result. Knowledge of result adalah feedback yang berkaitan dengan result ataupun hasil yang kita inginkan. Kita kena nyatakan dekat anak tu apa goal kita. Apa goal yang kita nakkan dekat anak tu. Contohnya macam kita nak anak tu butang baju dia. Jadi kita cakap kat anak tu, Arif kena masukkan butang ya dalam setiap lubang ni. Masukkan butang dalam lubang ni untuk butangkan baju. Kemudian jika dia berjaya, lakukan, kita pun bagilah pujian. Good job. Jadi knowledge of result ni dapat motivate dan dapat galakkan anak tu untuk teruskan buat task tu dengan lebih bersemangat.
knowledge of result ni sangat berguna jika anak tu baru belajar new motor task. Dia baru nak belajar task baru kan, jadi knowledge of result ni sangat bantulah dia untuk teruskan task tu. Okay, last kali verbal feedback. Verbal feedback ni dengan kata lain adalah puji-pujian kita bagikan dekat anak tu. Jadi verbal feedback ni berguna untuk motivate anak tu. Ia juga secara tak langsung akan mengubah behavior anak tersebut. Okay, verbal feedback ni bagus diberikan sebaik saja habis anak tu buat task. Sekian saja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.